نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصراط. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrat. Tetapi ta'alluq kudrat itu ta'alluq mengadakan dan ta'alluq iradah itu ta'alluq menentukan. Maka tiada takluk ia dengan yang wajib dan yang mustahil. Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Bersalahan Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasa iradat Allah Ta'ala itu tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Kata dia, dan takluk iradat itu dengan tiap-tiap mungkin. Sifat iradat setengah daripada sifat ma'ani. Apabila dia tu dikatakan sifat ma'ani, dia bertakluk dan dia ada muta'allaq dia. Sifat tu muta'alliq, benda tu dikatakan muta'allaq, benda yang disakutkan oleh sifat tadi. Dan sifat iradat ni muta'allaq dia berapa? Dia takluk kepada apa? Dia nak cerita di situ. Dan takluk iradat itu dengan tiap-tiap mungkin. Takluk iradat dengan tiap-tiap mungkin. Malah dia royak dah. Dengan sifat iradat tu menentu ia iradat akan mungkin dengan setengah barang yang harus. Bermakna sifat iradat tugas dia menentu. Faham tak? Sifat iradat
takluk dia ialah menentukan mungkin. Sifat kudrat mengada dan meniada. Mungkin juga. Dua-dua tu hadap ke mungkin berlaku. Kudrat hadap ke mungkin, iradat pun hadap ke mungkin. Apakah benar mungkin? Benar mungkin ialah perkara yang terima ada dan terima tak ada atas jalan sama berat. Ma yasihu wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang terima ada dan terima tak ada atas jalan sama berat. Dengan putus tilik kepada taksih dan apa semua sekali. Itu mungkin. Jadi kudrat, tugas dia mengada dan meniada. Mungkin. Iradat menentukan akan mungkin. Menentukan mungkin akan dengan setengah barang yang harus bagi mungkin. Dia kata di sini, dan takluk iradat itu dengan tiap-tiap mungkin. Jadi, bila dia takbir dengan kata tiap-tiap mungkin, kita boleh faham di sini. Kata takbir dengan tiap-tiap mungkin, ini isyarat kepada takluk iradat yang suluhi qadim. Faham tak? Malai dia kata menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus. Menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus. Contoh kita mungkin. Kita antara benda yang harus bagi kita ialah jahil dan alim. Kita kata begitu. Antara perkara yang harus bagi kita ialah alim dan jahil. Allah Ta'ala boleh menentu kita dengan alim, boleh menentukan kita dengan jahil. Apabila Allah Ta'ala menentu antara dua tu. Itu makna setengah. Menentu setengah barang yang harus bagi mungkin. Kalau Allah Ta'ala menentu alim, jahil kita tak. Kalau Allah Ta'ala menentu jahil, alim kita tak. Semalam dia kata iradat menentu dengan setengah bagi barang yang harus bagi mungkin. Di sini, iradat takluk dengan tiap-tiap mungkin. Sekaligus dia beri faham takluk kepada alim dan takluk kepada jahil sekaligus. Kalau gitu, dengan takbir dia kata dengan tiap-tiap mungkin, ini isyarat kepada takluk iradat yang suluhi qadim. Takluk iradat yang suluhi qadim. Nanti depan nak hurai suluhi qadim. Ya ada waridah tu. Mana dan takluk iradat itu dengan tiap-tiap mungkin, hal keadaan iradat seperti kudrat. Iradat serupa dengan kudrat. Serupa pada pihak mana? Serupa pada pihak sama-sama bertakluk dengan tiap-tiap mungkin. Serupa di sudut tu. Bukan serupa di sudut takluk dia dah. Faham tak tu? Serupa dia bukan serupa di sudut takluk. Kalau di sudut takluk kudrat, takluk dia mengada dan meniada. Takluk iradat, takluk menentu. Dia kata di sini, kudrat iradat tu serupa dengan kudrat, kata dia. Iradat seperti kudrat. Serupa pada pihak mana? Serupa pada pihak sama-sama takluk kepada mungkin. Serupa di sudut tu. Tu wajah syabah dia. Faham tak dia tu? Kudrat dia kata. Iradat tu seperti kudrat. Serupa pada pihak mana? Serupa pada pihak sama-sama bertakluk kepada benda mungkinat. Kudrat takluk kepada benda mungkin. Iradat pun takluk kepada benda mungkin. Tapi tugas dia lain. Tugas iradat mengada dan meniada. Tugas iradat menentu. Tugas kudrat mengada dan meniada. Tugas lain-lain. Ada kata serupa pada pihak sama-sama takluk kepada benda mungkin. Faham tak tu? Tak wajah syabah wikna. Tak wajah syabah wikna. Seperti kudrat kata dia. Seperti kudrat. Serupa pada pihak mana? Sama-sama bertakluk ia dengan tiap-tiap mungkin. Tu wajah syabah dia. Tu wajah syabah dia ni tu.
Supaya yakni pada pihak sama-sama takluk kepada tiap-tiap mungkin. Kudrat takluk kepada tiap-tiap mungkin. Iradat pun takluk kepada tiap-tiap mungkin. Kata seperti ni istidrak pada kata seperti. Istidrak ni istilah dia. Istidrak ni mengiringikan satu perkataan untuk nak tolak waham bagi perkataan yang dahulu. Supaya kita kata gini. Semua kelas Jabal Kabir tu mari buka bahasa surah belakang. Kita kata semua kelas Jabal Kabir tu mari buka surah dah. Sekaligus bila kita dengar banyak tu kita faham kata semua mari buka bahasa surah. Kita buh masa. Semua kelas Jabal Kabir tu mari buka bahasa surah dah pukul 7. Sekaligus kita faham kata semua kena mari pukul 7. Tiba-tiba kita wari satu perkataan. Tapi hak tua-tua tu mari nas tengah tak apa. Wari perkataan tapi ni nak tolak waham hak dulu. Bila dia bercakap semua kelas Jabal Kabir mari buka bahasa surah lah pukul 7 mari. Kita faham kata semua kena mari pukul 7 belakang. Tiba-tiba dia wari tapi tu panggil istidrak, nak kerak. Tapi hak tua-tua tu mari nas tengah. Jadi bila dia wari tapi tu kita boleh tolak kesamaran waham yang ada dalam hati kita. Waham yang ada dalam hati kita kata semua kena mari pukul 7 belakang tadi, kita tolak benda tu dengan kata tapi hak tua-tua mari pukul 7. Makna kata hak tua-tua tu dikecuali disepakkan. Jadi tetapi ni istidrak pada seperti mungkin. Dia kata iradat seperti mungkin. Oh, kalau gitu iradat tu tugas dia mengada juga. Takut kita faham lagu tu. Iradat seperti mungkin. Iradat seperti mungkin pula. Iradat seperti kudrat. Oh, kalau gitu iradat tugas dia mengadakan juga. Sebab kudrat tugas dia mengada. Tak. Tetapi takluk kudrat itu takluk mengada dan takluk iradat ini takluk menentu. Faham tak tu? Faham tak mana istidrak? Nak misal guna lagi. Dia faham tak mana istidrak ni? Dia mau faham tak istidrak ni? Istidrak ni kalau takrif di dalam kitab Nahwu, taqibul kalam li raf'i ma yutawahhamu subutuhu aw nafyu. Memperiringkan satu perkataan untuk nak tolak waham hak dulu. Dia kata iradat supa kudrat. Iradat supaya kudrat, bilalah dia kata iradat seperti dengan kudrat, sekaligus yang mari dalam hati kita kata, oh kalau gitu iradat pun tugas dia mengadakan juga. Sebab dia kata iradat supaya kudrat tu. Tiba-tiba dia kata, iradat seperti kudrat, tetapi kudrat itu mengada, iradat itu menentu. Supa tu supa lah. Tapi kudrat tu tugas dia lain. Iradat tu tugas dia lain. Dah goyak supa tadi, supa pada pihak mana? Supa pada pihak sama-sama takluk terhadap mungkin. Faham tak tu? Dia tak ada salah apa dia bercakap tu. Seperti kudrat, wajah syabah dia pada pihak sama-sama takluk dengan tiap-tiap mungkin. Wari tetapi, nak tolak waham, takutnya pergi faham kata seperti kudrat di situ, iradat takluk mengada meniada juga, takutnya pergi faham lagu tu. Lalu itulah dia wari. Sungguh pun kata iradat tu seperti kudrat, tetapi takluk kudrat itu ialah mengadakan dan meniada lah. Mengadakan atau meniadakan mungkin. Dia sebut mengada saja. Tetapi takluk kudrat itu mengadakan atau meniadakan mungkin. Dan di sini kita boleh pakai wawul hal. Padahal
takluk iradah ini ialah takluk yakni menentukan tiap-tiap mungkin. Menentukan tiap-tiap mungkin ataupun menentukan dengan setengah-setengah barang yang harus bagi mungkin. Ya nak oyak tak ada payah kali tu. Hak duk heret gitu, duk kira ibarat je tu. Tak ada apa pun. Faham tak ding tu? Tetapi takluk kudrat itu takluk mengadakan. Dan padahal takluk iradah ini takluk menentukan. Ada kata supa tadi, supa pihak mana? Supa pada pihak sama-sama takluk kepada mungkin. Faham tak tu? Ya iradah takluk dia terhadap benda mungkin. Kudrat takluk dia hadap pada benda mungkin. Sama-sama mungkin. Sama-sama mungkin. Sama-sama mungkin. Tilik di sudut dia takluk kepada sama-sama benda mungkin, itulah dia kata di sini iradah seperti mungkin tu. Tapi bukan supa siapa kepada kelakuan takluk dia dak. Sebab apa? Takluk kudrat, takluk mengada dan meniada. Takluk iradah menentu. Tak supa di situ. Ada kata supa pada pihak sama-sama benda mungkin. Tugas dia pergi kepada benda mungkin. Tugas dia tu, tugas mengada meniada, mungkin. Tugas menentu, mungkin. Turun kepada sama-sama mungkin. Tilik di sudut tu supa. Tapi, kalau tilik di sudut tugas kudrat, mengada meniada. Tugas iradah, menentu. Tilik di sudut tu tak supa. Tak supa. Takluk dia tu tak sama. Takluk kudrat itu taksir. Takluk iradah, takhsis. Takluk kudrat, taksir, memberi bekas. Takluk iradah itu taksis menentu. Heran ni. Tetapi takluk kudrat itu takluk mengada dan takluk iradah ini takluk menentukan. Bila kata ni tafriq pada kata dan takluk iradah dengan tiap-tiap mungkin. Bila kata iradah tu takluk dengan tiap-tiap mungkin, maka tiada takluk ia dengan yang wajib dan yang mustahil. Itu natijah dia. Hendak kata iradah tu takluk pada kata tiap-tiap mungkin tak weh? Hendak kata iradah itu takluk kepada tiap-tiap mungkin tak? Maka tiada takluk ia iradah dengan yang wajib dan yang mustahil. Tak tak takluk ia dengan yang wajib dengan yang mustahil. Sebab apa? Tulis pada kata tiada takluk. Kerana bahawasanya taksir kudrat itu muafakat ia akan takhsis iradah. Maka jika takluk ia dengan perkara yang wajib, dengan bahawa menentu ia akan dia dengan salah satu daripada adam atau wujud.
maka tiada sah ia. Kerana jika menentu ia pada pihak Adam, maka perkara yang wajib itu tiada menerimakan Adam. Dan jika menentu ia pada pihak wujud, maka membawa kepada tahsilul hasil. Kerana perkara yang wajib itu mesti adanya tak terima tiada. Mesti adanya tak terima tiada. Demikianlah dikatakan pada mustahil. Demikianlah dikatakan pada mustahil. We faham molek mana ni? We faham molek. We cerah. Jadi kudrat dengan iradat dua ni. Kudrat takluk dia mengada atau meniada. Iradat takluk dia menentu. Mengada dan meniada kudrat akan benar mungkin. Menentu oleh iradat akan benar mungkin. Ya benar ni ada tiga. Dalam perbahasan ilmu usuluddin kita, ada benar wajib, ada benar mustahil, ada benar harus. Harus ni lah kita kata mungkin ni. Benar wajib, benar mesti ada. Tak terima tak ada. Seperti zat Allah. Benda mustahil, benda mesti tak ada, tak terima ada. Seperti anak Tuhan. Benda harus, benda terima ada dan terima tak ada sama berat. Benda harus ni lah. Kalau dalam kitab kita ada sebut, mungkin tu. Kudrat boleh mengada. Mungkin. Mengadakan dan meniadakan benda hak terima ada dan terima tak ada tadi. Perkara yang terima ada dan terima tak ada. Sebelah ada dia, kudrat mengada. Sebelah tak ada dia, kudrat meniadakan. Tu benda mungkin itulah dikatakan benda yang terima ada, terima tak ada. Benda yang terima ada dan terima tak ada tadi, siapa yang menentukan dia pada pihak ada? Iradat. Siapa yang menentukan dia pada pihak tak ada? Iradat juga. Bermakna menentu dengan iradat dan mengada dengan kudrat itu hanya terhadap benda mungkin ataupun benda terima ada dan terima tak ada. Ada pun benda yang terima ada semata-mata. Panggil benda wajib. Kudrat iradat tak takluk di situ. Benda yang terima tak ada semata-mata. Benda mustahil. Kudrat dan iradat tak takluk di situ. Sebab apa? Kerana, kata dia, taksir bagi kudrat tu muafakat ia dengan taksis bagi iradat. Taksir ni apa? Taksir memberi kesan. Memberi kesan oleh kudrat. Memberi kesan makna gana? Mengada. Benda tak ada, wakwi ada. Tu memberi kesan. Benda ada, wakwi tak ada. Tu memberi kesan. Memberi kesan oleh kudrat. Mengada ataupun meniada kudrat itu muafakat dengan taksis iradat. Makna kata, hak nampak tu baik, hak ni hak iradat menentu. Nampak dah tu?
Hak nampak buat naik ni, hak Allah Ta'ala buat naik, hak ni adalah benda yang iradat menentu. Hak ni menentu, hak ni buat. Hak ni lagu mana, hak tu lagu tu. Tak lari, tak lari. Faham tak tu? Bermakna, kudrat mengada dan meniada hanya benda mungkin. Di situ juga boleh reti iradat pun menentu hanya benda mungkin. Sebab kudrat tak akan buat melainkan apa yang ditentu oleh iradat. Kudrat buat hanya mungkin. Kalau gitu iradat pun menentu hanya mungkin. Sebab apa iradat menentu hanya mungkin? Tidak benda mustahil. Dan tidak benda wajib. Kata dia. Kerana jika kita kata takluk iradat tadi kepada benda wajib. Benda wajib, apa benda wajib tadi? Benda mesti ada, tak terima tak ada. Kalau iradat itu takluk kepada benda wajib, dengan bahawa iradat menentukan benda wajib antara ada dan tak ada. Wajib ada kala wajib ada kala wajib tak ada. Kalaulah iradat menentukan benda wajib pada pihak tiada. Dengan bahawa iradat menentukan benda wajib tu jadi tak ada. Menentu yang tersebut tidak sah. Sebab benda wajib, benda tak terima tak ada. Boleh faham tak ni? Menentu tu tak sah. Sebab benda wajib, benda tak terima tak ada. Bila benda tak terima tak ada, nak pergi metakdakan dia tak boleh. Sebab tak ada dia tak terima. Begitu juga kalau iradat pergi menentukan wajib pada pihak mengada. Nak mengada guana benda wajib. Kan benda wajib, benda mesti ada. Kalau nak pergi mengadakan benda yang mesti ada, ketika itu tahsilul hasil. Makna kata mengadakan benda yang sudah ada lah ketika tu. Kok mana boleh kata mengadakan benda yang sudah ada? Kerana benda wajib pada akal, benda yang mesti ada. Dah kalau pergi menentu pada pihak ada, makna kata pergi menentukan benda yang sudah ada kepada pihak ada. Ketika tu panggil tahsilul hasil. Begitu juga benda mustahil. Kalau iradat pergi menentukan benda mustahil pada pihak ada, bermakna dia pergi tentukan pada pihak ada akan benda yang tak terima ada. Gerti tak ni? Benda pada hakikat tak terima ada. Iradat pergi menentukan dia pada pihak ada. Ketika tu iradat menentukan benda yang tak terima pada akal. Begitu juga kalau iradat pergi menentukan benda mustahil pada pihak tiada. Ketika tu jadi tahsilul hasil. Kerana benda mustahil memang benda tak ada pada asal dah. Kalau kita bercakap mudah-mudah agak, benda mungkin, benda mustahil dengan benda wajib, benda tak terima berubah. Bila benda tu benda tak terima berubah, dia nak pergi menentu kelakuan kok tu kok ni tak boleh. Sebab dia terima satu kelakuan je. Benda wajib dia terima satu kelakuan saja, iaitulah ada. Benda mustahil dia terima satu kelakuan saja, iaitulah tak ada. Maka iradat ataupun kudrat nak pergi mengadakan benda wajib, mengada pada pihak ada pun baik, mengada pada pihak tak ada pun baik, dia tak boleh sebab benda tu tak terima kesan. Dia tak terima berubah dah diri dia, dia mati kong pada pihak ada semata benda wajib. Tak ada dia tak boleh jadi. Dah nak pergi menentu kok tu kok ni guana, moga dia terima sejalan. Nampak tak tu? Tugas bagi kudrat dia dua, mengada dan meniada. Kalau mengadakan benda wajib bermakna mengadakan benda yang sudah ada. Itu panggil tahsilul hasil. Kalau meniadakan benda wajib bermakna meniadakan benda tak terima tak ada. Hak tu tak boleh jadi juga. Kalau dia takluk, kudrat takluk kepada benda mustahil. Dia takluk pada pihak mengada. Mengadakan benda yang tak terima ada. Takluk pada pihak meniada. Meniadakan benda yang sudah tak ada. Tahsilul hasil. Sebab itulah kudrat dan iradat tak takluk kepada wajib dan mustahil. Sebab wajib dan mustahil, dua-dua perkara yang tersebut, dia tak terima taksir, tak terima kesan. Boleh faham tak ni? Kita mau faham tak ni? Kudrat dan iradat dia takluk kepada mungkin sebab mungkin dia terima kesan. Nak buat we ada boleh, nak buat we tak ada boleh, nak buat we halus boleh, nak buat we panjang boleh, nak buat we besar boleh. Dia benar mungkin terima kok tu kok ni. Bila benda tu terima satu, terima dua, ketika itulah iradat boleh menentu satu, dua. Kudrat boleh mengada mengikut apa yang iradat menentu.
Ada pun benda wajib dia tak terima dua, dia terima satu tu ya. Allah Ta'ala terima ada semata-mata, tak ada tak boleh jadi. Anak tu terima tak ada semata-mata, ada tak boleh jadi. Ada bila tak terima hak yang kedua, nak pergi mengubah ke mana, nak jadi kesan di atas dia, tak boleh. Sebab dia tak terima kesan tu lah, kudrat dan iradat tak takluk kepada dia tu. Faham tak tu? Antara benda wajib ke apa? Allah Ta'ala. Kudrat Tuhan boleh mengada tak Allah Ta'ala sendiri? Tak boleh. Kalau dia tanya, kudrat Allah Ta'ala boleh dah nak buat dia sendiri? Jawabnya tak boleh. Nak buatlah mana dia sendiri? Moga ada dia tu ada dengan cara wajib. Ada dia tidak berhajat kepada tukang. Nampak tak tu? Ada Allah itu ada dengan jalan wajib akal. Ada dia tidak ada mula. Ada dia tidak ada tukang. Nak pergi mengadakan benda yang sudah ada, hak tu mustahil. Benda mustahil, antara benda mustahil ialah anak Tuhan. Allah boleh buat dak anak Tuhan? Tak boleh buat. Nak buat ke mana? Moga anak dia tu benda tak terima ada. Anak dia tu benda yang tak terima ada. Nak pergi mengada ke mana? Benda tak terima ada. Benda yang tak terima ada pada hakikat dia. Geti tak tahu. Tak. Maka tiada takluk ia iradat dengan yang wajib dan yang mustahil dak. Sebab kudrat tu taksir bagi kudrat muafakat dengan taksih bagi iradat. Ataupun kita bercakap mudah-mudah kerana perkara wajib dan perkara yang mustahil ni tidak terima kesan. Tak terima bekah. Tak terima dua kelakuan, terima satu je dia. Jadi Allah Ta'ala tak menentu dia pada pihak ada. Dan Allah Ta'ala tak menjadikan dia sendiri. Tak menunjuk kata Allah Ta'ala lalai, Allah Ta'ala lemah. Allah Ta'ala tak menentukan ada anak dia. Dan Allah Ta'ala tak mengadakan anak dia. Tak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu lemah dan Allah Ta'ala itu lalai. Sebab zat Allah Ta'ala sendiri dan anak dia tu luar daripada skop bagi kudrat dan iradat. Tidak masuk di bawah takluk bagi kudrat dan iradat. Makna kata kalau orang tanya Allah boleh buat dak anak dia? Jawabnya tak boleh. Allah boleh buat dak anak dia sendiri? Jawabnya tak boleh. Oh, kalau gitu lemah tu dak Allah tak boleh buat anak dia, tak menunjuk kata Allah Ta'ala lemah. Kerana anak dia tu luar daripada tugasan kudrat dia. Bukan kerja dia, bukan tugasan bagi kudrat. Bila bukan tugasan, dia tak ada buat benda tu, hak tu tak menunjuk kata dia lemah. Kalau benda tu tugas dia, tiba-tiba dia tak boleh nak buat. Allah Ta'ala tak boleh buat anak orang mandu. Tu mustahil. Anak orang mandu benar harus. Anak orang mandu tu benar harus. Tiba-tiba Allah Ta'ala lemah menjadikan anak orang mandu. Tu mustahil. Tu mustahil. Tak boleh jadi Allah Ta'ala lemah. Kalau Allah Ta'ala lemah daripada tak boleh menjadikan anak diri dia sendiri, hak tu wajib. Allah tak menjadikan anak dia sendiri itu tak menunjuk kata Allah Ta'ala itu lemah. Kerana anak Allah itu tidak termasuk di bawah muta'allaq bagi kudrat dan iradat. Hanya yang masuk di bawah muta'allaq kudrat dan iradat adalah benda mungkin, benda wajib dan benda mustahil dak. Faham lagi? Di situ. Tu tafriq pada kata takluk iradat itu dengan tiap-tiap mungkin tu. Dah kata dia takluk kepada tiap-tiap benda mungkin. Kalau gitu juga, maka tiada takluk. Ia iradat dengan yang wajib dan yang mustahil. Iradat takluk seperti mana kudrat. Bermakna kudrat pun tak takluk kepada benda wajib dan mustahil juga. Dan melekapi mungkin akan yang baik dan yang jahat.
dan melekapi mungkin itu. Dan termasuk di dalam makna mungkin. Melekapi mungkin itu, melekapi akan yang baik dan yang jahat. Yang baik ialah perkara yang muafakat dengan kehendak syarak. Yang jahat ialah perkara yang berlawan dengan kehendak syarak. Yang baik seperti apa? Seperti iman dan taat. Yang jahat seperti kufur dan maksiat. Ambil syarak mari buat neraca dia. Ambil syarak buat batasan kata baik dan jahat. Melekapi mungkin akan yang baik dan yang jahat. Benda baik di atas seorang. Seorang tu mengerjakan taat. Seorang tu jadi orang beriman. Iradat menentu, kudrat menjadi. Jahat seorang itu jadi kafir. Ataupun orang Islam mengerjakan maksiat. Iradat menentu, kudrat pelaku benda tu. Nampak tak tu? Masuk rapat tu. Melekapi di dalam makna mungkin juga, melekapi oleh makna mungkin akan yang baik dan yang jahat. Makna kata benda baik, mungkin juga. Benda jahat pun mungkin juga. Bila ia masuk di bawah makna mungkin, kudrat dan iradat bertakluk kepada dia. Bermakna, kita kata, iman dan taat Abu Bakar, itu iradat menentu, kudrat buat. Kufur bagi Abu Jahal dan maksiat bagi Abu Jahal, itu juga kudrat menentu, itu iradat menentu dan kudrat buat. Faham ni? Jadi, baik dan jahat tu daripada penentuan Allah. Kalau kita tilik di sini enggak tak ada arah. Orang yang Allah Ta'ala sudah menentu sedia kala dah kata dia tu jadi orang jahat. Dakwah setara mana pun tak jadi baik. Tak ada arah. Orang yang Allah Ta'ala tentu dia tu kata jadi baik, jahat setara mana pun kalau kena butir moleknya jadi baik pula. Sebab Allah Ta'ala menentu syiat dah benda tu. Oh, kalau benda tu Allah Ta'ala menentu dah, kita tak ada kena dak hajak orang buat baik. Tak itu. Kalau tilik kepada hakikat. Kalaulah Allah Ta'ala menentu dah, kalau kita tilik di situ. Kalau benda tu Allah Ta'ala menentu dah, kita juga tak ada kena dak hajak dah lah. Tak ada kena dak hajak untuk jadi orang baik. Dak hajak kita tu suku, kita iktibar zahir. Hak kata di dalam penentuan Allah, hak ni hakikat. Kita tilik pada zahir. Zahir kita kena hajak orang untuk jadi baik. Bahkan itu adalah ibadat pula nisbah kepada kita. Sebab Nabi lah. Nabi duk hajak, duk dakwah orang untuk jadi orang beriman. Kalau tilik pada asal, orang yang Allah Ta'ala tentu jadi baik, tak ada kena duk dakwah pun jadi baik. Kalau kita kira asal. Tapi dok Nabi jalan tugas dia. Nabi jalan tugas dia. Bahkan tiap-tiap perkara Allah Ta'ala buat jalan dia. Nak jadi baik, tapi ada jalan dia. Wasilah nak pergi jadi baik tu ada. For kita dia. Ada asal tak erti po lahir tu baik. Lepas tu mula-mula mengaji situ, mengaji sini, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, lopak pagar. Sebagainya. Tak itu ding. Lopak pagar, tipu cikgu, pergi maiding apa semua sekali. Macam-macam. Nak jadi kebaik, sore-sore bukan main. Allah Ta'ala buat jalan cerita. Jadi baik dan jahat tu duduk di bawah benar mungkin. Bila dia termasuk di dalam benar mungkin, maka dia ketika tu di bawah muta'allaq bagi kudrat dan iradat. Tak ada pelik ni, tak ada pelik. Tapi ya banyak lagi kona-kona dia tu. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawa iradat Allah Ta'ala itu tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji.
Ya wa'ri dan melekapi mungkin akan yang baik dan yang jahat tu. Ya wa'ri perkataan bersalah tu. Takdir kan bersalahan bagi Mu'tazilah. Takdir kan. Melekapi mungkin akan yang baik dan yang jahat itu bersalahan bagi Mu'tazilah. Tak kena itu. Tak muafakat. Kena takdir gini. Berkata aku ludzalika. Berkata aku baik dan jahat itu ialah setengah daripada mungkin. Takdir gitu. Berkata aku musannif atas jalan khusus. Baik dan jahat itu setengah daripada mungkin. Aku kata baik dan jahat itu termasuk di dalam benar mungkin. Bersalahan. Jadi hal. Hal keadaan aku ketika aku kata tadi itu bersalahan oleh aku bagi Mu'tazilah. Aqulu zalika hala qawni mukhalifan lil Mu'tazilati. Kalau Arab. Tadi dia kata. Dan melekapi mungkin tu baik dan jahat. Benar baik dan benar jahat tu termasuk di bawah makna mungkin. Aku kata lagu tu bersalah perkataan aku bagi pendapat Mu'tazilah. Terhadap dia tu. Jadi bersalahan tu sakut pada kata melekapi mungkin akan yang baik dan yang jahat ya tu. Berkata aku baik dan jahat itu setengah daripada mungkin. Ku kata lagu tu hal keadaan aku bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia katakan yang berkata dengan makna i'tiqad. Yang berkata yang beriktikad mereka itu Mu'tazilah. Ni akidah Mu'tazilah. Bahawasa iradat Allah Ta'ala itu tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang baik. Makna kata Tuhan tak menentukan yang jahat dan yang baik. Hanya Allah Ta'ala menentukan iradat Allah tiada menentukan yang jahat. Mana? Iradat Allah Ta'ala tiada takluk dengan yang jahat dan yang keji. Iradat Allah tak menentukan yang jahat dan yang keji. Hanya iradat Allah menentukan yang baik dan yang lebih baik. Salah dan aslah. Hak jahat atau keji tak. Sebab itulah di sisi dia, wajib Allah Ta'ala buat benda baik kepada hamba. Benda tak baik tak mari daripada Allah. Itu mari daripada hamba sendiri. Itu akidah Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, baik dan jahat itu termasuk di dalam makna mungkin. Apabila dia termasuk di dalam makna mungkin, maka benda tu Allah menentu, Allah kahnak, Allah buat. Cuci tak ada apa. Sandar ke Allah belaka. Sandar ke Allah belaka. Sandar kepada Allah belaka. Kalau gitu, cakap pun kira sandar Tuhan. Tuhan tak punya subuh. Tuhan awak. Boleh cakap lagu tu? Tak. Tetapi, mari istidrak pula. Mari istidrak pula. Takdir dia kata. Melekapi akan yang baik dan yang jahat. Istidrak pada kata melekapi tu. Ding. Dipaham oleh ibarat.
Istidrak pada kata melekapi. Kan tak dia. Dia kata, melekapi benda mungkin tu baik dan jahat. Benda baik dan benda jahat itu termasuk di bawah makna mungkin. Bila termasuk di bawah makna mungkin, jadi orang beriman kita, itu Allah Ta'ala menentu, Allah Ta'ala buat. Semaya baik jadi taat kita, Allah Ta'ala menentu, Allah Ta'ala buat. Jadi kufur orang kafir, Allah Ta'ala menentu, Allah Ta'ala buat. Buat maksiat orang yang deraka ke Tuhan, Allah Ta'ala menentu, Allah Ta'ala buat. Tuhan belaka. Lagu tu. Oh, kalau gitu boleh kita nak cakap orang tu tak sembahyang subuh sebab Tuhan buat. Orang tu berzina sebab Tuhan buat. Boleh. Oh, nak kerak di situ. Nak kerak waham tadi. Dah kita kata, baik dan jahat tu masuk di bawah makna mungkin. Kalau gitu, boleh kita nak cakap Allah Ta'ala yang buat orang tu berzina. Boleh nak cakap. Kalau cakap setakat tu boleh. Kalau tak ada orang tetapi tu. Nak kerak waham. Nak kerak waham ni apa? Perasaan di dalam hati kita kata, oh kalau gitu boleh kita cakap kata orang tak sembahyang subuh sebab Tuhan buat. Boleh kita cakap lagu tu. Nak kerak perasaan lagu tu pada kita, dia buat lagi. Tetapi, makna kan? Sungguh pun kata baik dan jahat tu masuk di dalam makna mungkin Tuhan tentu Tuhan buat. Wajib atas kita. Wajib atas ni wajib syarak. Wajib atas kita mukallaf. Beradab serta Allah Ta'ala. Sungguh pun kata baik dan jahat tu termasuk di dalam makna mungkin. Tetapi wajib atas kita mukallaf beradab serta Allah Ta'ala. Beradab pada pihak mana? Beradab, yakni beradab pada bercakap. Ketika tutur tu kena beradab dengan Tuhan. Lagu mana rupa beradab? Ni nak taswir makna beradab. Lagu mana rupa beradab? Dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala. Tu adab. Sungguh pun kata baik dan jahat tu Tuhan belaka. Tapi wajib kita kena beradab cakap terhadap Allah Ta'ala ni. Dah lagu mana rupa nak beradab Tuhan? Dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Sungguh kata tak semaya subuh mamak tu Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala menentu. Tapi nak pergi cakap kata Tuhan buat dia lagu tu. Cakap lagu tu tak boleh, haram. Wajib kena jaga cakap lagu tu. Tak boleh. Tak boleh langsung kau. Melainkan pada maqam mengajar. Maqam dengan makna tepat. Melainkan pada maqam mengajar. Melainkan pada tempat mengajar. Apa makna malaikat? Maka harus kita bangsakan kejahatan dan kekejian kepadanya Ta'ala. Itu makna tafriq dia. Malaikat pada maqam mengajar. Apa makna malaikat? Buat tafriq buat ini. Maka harus kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya. Ambil hak atas tadi. Maka harus tu. Buai daripada tiada, harus. Maka harus kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Ta'ala. Cabut tempat mengajar suti boleh. Kerana nak hurai wipahai. Zaid tak sembahyang subuh. Dia menentukan dia jadi tak sembahyang subuh. Allah. Siapa buat dia jadi tak sembahyang subuh? Tuhan juga buat. Nak menghuraikan hakikat bagi murid, hak tu wajib kena hurai dia jadi jelas molek. Tapi masalah nak cakap kosong, haram kita bangsakan kejahatan tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna haram di lidah. Haram di lidah wajib pada akidah. Pada akidah, pada pegangan, wajib kita nisbahkan baik dan jahat itu kepada penentuan dan perbuatan Allah. Kerana baik dan jahat tu masuk di dalam benda mungkin. Nampak dah tu? Baik dan jahat itu masuk di dalam benda mungkin. Apabila dia tu dikatakan benda mungkin, dia duduk di bawah penentuan dan perbuatan Allah Ta'ala. Itu akidah. Tapi tak boleh kita nak cakap dengan lidah kata benda jahat tu Tuhan buat.
Tak boleh tu tilik di sudut syarak. Tilik di sudut syarak. Haram kita bercakap benda jahat tadi tu. Nisbah bangsakan kepada benda jahat tadi kepada Allah Ta'ala, itu haram. Walaupun akidah kita tu memang duduk situ, tapi nak bangsa ke dia tu haram. Dah tu nak bangsa kepada siapa? Bangsa kepada kita sendiri. Oh, tak sembahyang subuh. Tak sembahyang subuh memang benda jahat sangat. Nak kepada kita sendiri. Malaikat pada maqam, pada tempat mengajar satu. Dah. Mana dah? Tetapi wajib atas kita satu. Dan tiada harus. Dan tiada harus bagi seorang berhujah ia dengan bahawasa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya. Dahulu daripada jatuh di dalam maksiat, supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Dan tiada harus, yakni haram. Tiada harus di sini haram. Sebab apa kita kata haram? Sebab terkadang tiada harus pakai juga makna makruh. Tiada harus di sini makna haram. Dan tiada harus yakni haram. Buat gini. Tiada harus yakni haram. Jika tidak menghalalkan perkara yang maksiat. Adapun jika menghalalkan dia, maka tiada harus di sini dengan makna haram dan jadi murtad. Kata dia dan tiada harus dengan makna haram. Haram bagi seorang, haram apa? Berhujah ia. Berhujah ni kita kata berbantah lah. Dah, berpantah, berpegang, beralasan, tu berhujah. Haram bagi seorang berhujah ia seorang. Lagu mana hujah dia? Lagu mana alasan dia? Dengan bahawa, ni alasan dia. Tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya. Qadar Allah, qadar dengan makna perbuatan. Bila kata tiada haram dia berhujah? Dahulu daripada jatuh di dalam maksiat. Kita ambil dahulu mari dulu. Dan tiada harus bagi seorang berhujah ia dahulu daripada jatuh di dalam maksiat. Lagu mana hujah? Dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya. Belum daripada nak buat maksiat, haram kita nak berhujah kata, maksiat tu Tuhan kehendak. Maksiat tu Tuhan yang buat pelaku di atasku. Haram kita berhujah lagu tu. Bila kata haram? Sebelum daripada nak buat. Adapun kalaulah maksiat tadi kita kosak menghalalkan. Kita berhujah belum daripada seorang tu nak berzina. Belum tadi pada nak berzina tu dia kata, oh tak ada arah berzina ni Tuhan tu dah tahu. Berhujah lagu tu haram. Kalau berhujah serta iktikad kata zina tu halal bagi dia, berhujah lagu tu haram serta jadi murtad. Jadi hak dia kata ni haram berhujah belum daripada buat. Tak ada arah. Allah Ta'ala menentuku kena buat zina hari ni. Kena berzina juga. Padahal tak ada berzina lagi.
Tapi beralasan kata Allah Ta'ala menentu, Allah Ta'ala pelaku dah benda, Allah Ta'ala menentu dah benda ni atasku. 5 minit lagi berlaku berzina aku. Berlaku sungguh. Beralasan untuk nak berzina, benda tu haram berhujah yang tersebut. Beralasan berhujah apa? Supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Itu ilak pada kata berhujah. Berhujah apa tu? Berhujah dengan kehendak Allah dan kudrat Allah dan qadar perbuatan Allah. Berhujah apa lagu tu? Supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat. Untuk dia nak boleh buat maksiat. Dah nak buat guna, nak buat guna. Tuhan tentu dah kata kita kena berzina hari ni. Nak buat guna, kena berzina kayak gini. Itu haram. Hak dulu ni jarang mana nak ada hak lepas tu. Berzina pau. Dah nak buat guna, Tuhan tentu dah. Dia ada jalan pelepas dia tu. Berharap tu hak kita nak ayat tu. Jadi haram seorang itu berhujah belum daripada buat maksiat. Dengan hujahnya kejahatan itu dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah haram. Berhujah apa? Supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat. Untuk nak boleh dia buat maksiat tu. Haram berhujah lagu tu. Ada arah dia, Allah Ta'ala tentu sedia kala dah ni kita kena berzina kayak gini. Kena berzina juga. Tuk berhujah lagu tu belum pada berzina. Haram dosa besar. Kalaulah berhujah lagu tu serta i'tikad kata halal zina tu. Hak tu jadi murtad tu. Dan berhujah dengan ini hujah yang keji. Banyak jatuh. Istimewa daripada upama raja dan orang besar-besar. Tak kalau hendak menzalim mereka itu akan orang atau hendak berzina. Dan seka mereka itu akan lepas daripada ambil Allah Ta'ala dan murkanya. Dan jika menyertai, ni ada ni. Dan jika menyertaikan demikian itu oleh menghalalkan upama zalim dan zina itu, nascaya kufur mereka itu wal-iyazabillah. Kita singgah situ dulu. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji banyak jatuh. Allahuakbar. Mudah kitab ni pada kitab Baqarah. Sungguh dah. Tak Baqarah kadang-kadang rumit cakap dia. Tak ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin kama fatahtahu ala anbiya'ika wa Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una Allahumma wasi' rizqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.